Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib atas pencapaian pendamaian di antara bangsa Moro dengan kerajaan Filipina. Dia kata this is by no means a small efforts. Dan dia katakan sabas dan tahniah yang telah pun berjaya kita menjadi facilitator. Jadi kalau kita pandang daripada sudut itu, tidak ada sebab kenapa mereka yang menghormati usaha-usaha yang telah kita jalankan tidak memberi sokongan pada Malaysia. Dan sama juga dengan China. Dan sama dengan China apabila saya telah pun menyatakan dan mempertengahkan hasrat Malaysia kepada negara China pada awal-awal lagi bahawa kita akan menawarkan diri kita, negara kita sebagai calon, dan nampak sekali dan jelas sekali bahawa mereka tidak mempunyai halangan untuk menyokong kita. Dan apabila Presiden Xi Jinping datang ke sini dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah pun menyuarakan hasrat kita untuk bertanding, dan nyata sekali Presiden China pada ketika itu mengatakan mereka tidak mempunyai keberatan untuk menyokong kita. Jadi kedua-dua ini negara yang kita anggap superpowers gergasi nampaknya mengiktiraf pendirian, mengiktiraf usaha-usaha yang telah pun kita jalankan. Dan ini adalah satu kredit pada pemimpin kita, Datuk Seri Muhammad Najib, oleh kerana penghormatan yang diberi pada beliau. Dan saya apabila pergi bermesyuarat dengan bersama-sama dengan Datuk Seri Muhammad Najib, penghormatan layanan yang diberi oleh ketua-ketua negara sama ada di Eropah ataupun di Asia ialah yang boleh membanggakan kita, bahawa penghormatan yang diberi dan juga cara kita bermesyuarat dari segi aspek bilateral, kepentingan negara dijaga, dan semuanya menampakkan ataupun memberi satu gambaran di mana pemimpin-pemimpin luar negara ini cukup menghormati Malaysia dan cukup menghormati kepimpinan Datuk Seri Muhammad Najib. Jadi itu sedikit sebanyak menyenangkan diri saya bahawa we have, besides kita punya dasar-dasar, but we also have a leader yang kita boleh jual, sell. It's a selling product. Saya nak tanyakan kepada Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh jawab selepas ini, apa antara misi ataupun isu-isu yang akan dibawa oleh Malaysia sekiranya dilantik ataupun diberi peluang untuk menduduki kerusi UNSC sekali lagi. Jadi kita jangan ke mana-mana, teruskan bersama soal jawab. Kita akan kembali bersama Datuk Seri Anifah Aman selepas ini. Halo, jaga adik ya. Baiklah, Mak. Halo adik, jangan lupa guna sabun Dettol tu. Bila badan bersih dan sihat, baru tak ada kuman. Aduh. Dettol, melindungi setiap detik kehidupan. Melindungi kesihatan bersama Persatuan Pengamal Perubatan. Dettol, 100% yakin. Ingin menjadi sebahagian daripada penggerak revolusi dakwah di Malaysia? Jika anda memenuhi syarat-syarat tertera, bawa bersama gambar berukuran postcard ke uji bakat da'i di lokasi-lokasi berikut. Da'i, pendakwah milenial, eksklusif di TV3. Kerja rumah untuk Jumaat ni subjeknya ialah fizik, F-I-Z-I-K. Oh, 16 Mei subjeknya ialah M-H-I, istimewa sempena Hari Guru. Untuk 16 Mei, MHI akan bersiaran secara langsung dari Kolej Vokasional Kajang. Bagus. Kolej Vokasional Kajang dari jam 7 pagi hingga 9 pagi. Bertemu kembali dalam soal jawab, kita mengupas persoalan dasar luar serta lobi Malaysia untuk kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB, dan bersama kita pada malam ini ialah Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman.
Datuk Seri, sebelum kita berehat tadi, saya ada bertanyakan kepada Datuk Seri, dengan pelbagai konflik dan pergolakan yang berlaku di dunia hari ini, apakah antara misi yang akan dibawa oleh Malaysia ke meja PBB, dan mungkinkah ada satu-satu isu yang mungkin menjadi keutamaan bagi Malaysia? Ya, selaras dengan tema pencalonan Malaysia ke Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini, iaitu keamanan dan keselamatan melalui kesederhanaan ataupun peace and security through moderations. Malaysia akan memberi keutamaan terhadap usaha penyelesaian pertikaian secara damai melalui pendekatan pengantaraan, iaitu mediation, dan pengukuhan operasi dan juga pelaksanaan misi piagam pengaman PBB di rantau dunia ini. Dan yang penting juga kita ingin membina keamanan ataupun peace building ini bagi negara yang baru pulih daripada konflik ataupun pasca konflik itu. Dan kita dapat melihat pelbagai konflik yang tercetus di beberapa rantau dunia ini, dan Malaysia berpendapat bahawa krisis ini perlu dibendung dan supayanya tidak melarat dan membawa lebih ramai penderitaan dan kehilangan nyawa dan serta harta benda. Dan dalam hal ini, Malaysia percaya keamanan sejagat dapat diperolehi menerusi pendekatan kesederhanaan. Dan telah terbukti bahawa beberapa negara yang di mana melibatkan ketenteraan seperti Libya, Iraq dan pada masa kini Syria, bahawa nyata sekali ini the use of force atau ketenteraan bukanlah satu kaedah untuk mencari penyelesaian. Jadi biarpun ianya bukan senang, tapi Malaysia terus berpegang kepada orang kata mediation ataupun engagement, dan membiarkan bahawa biarlah sesebuah negara itu mencari jalan yang sebaik mungkin untuk mencari penyelesaian di negara mereka. Dan kita kalau sekiranya dijemput untuk menjadi perantaraan bagi pihak-pihak tertentu, kita akan sedia menawarkan diri. Dan yang kita terus tekankan bahawa satu-satu kaedahnya, kaedah yang boleh menyelesaikan konflik, iaitu through engagement dan mediation. Ini pendirian Malaysia, dan kita yakin dengan pendirian ini. Datuk Seri, kita lihat banyak pihak sebenarnya, ada juga pihak yang kesal dengan peranan PBB, sebab kita lihat gesaan telah dilakukan bertahun lamanya agar penstrukturan semula dilakukan dalam United Nations Security Council itu sendiri dan General Assembly itu sendiri, tapi sehingga kini masih tiada sebarang perubahan, dan Malaysia sendiri pernah menyuarakan gesaan ini. Jadi kita lihat dengan 10 pun anggota ataupun ahli tidak tetap dalam Majlis Keselamatan ini masih tidak dapat menggerakkan usaha ataupun keputusan majoriti dunia. Bagaimana Malaysia dan Datuk Seri sendiri sebagai menteri luar, how do you go through all this dengan maklumat yang kita tahu yang ada kalanya perkara seperti ini kita sebenarnya tidak berdaya untuk melakukan apa-apa pun? Ini sebenarnya satu dilema yang kita hadapi, dan dalam proses demokrasi ini, dalam PBB, biarpun majoriti negara yang menyokong sesuatu resolusi misalnya, ianya cuma diperlukan satu daripada P5 itu menggunakan kuasa veto, dan maka yang sokongan daripada majoriti itu lesap, tidak ada artinya. Jadi ini yang kita terkilan, adakah ini demokrasi? Jadi oleh itu beberapa buah negara, sebenarnya dalam beberapa tahun yang saya telah pun mengikuti United Nations General Assembly ini, bahawa ramai di antara negara-negara yang menyuarakan, sama ada negara daripada Afrika, daripada Asia dan daripada Eropah juga, telah memberi penekanan kepada pentingnya pembaruan ataupun reform kepada kedua-dua badan UNSC dan UNGA ni, agar struktur kedua-dua organ penting ini mencerminkan tuntutan semasa, dan juga supaya ianya mengikut cita rasa negara-negara PBB, dan oleh itu Malaysia
menggalakkan perbincangan mengenai pembaruan UNSC. Dan apabila kita menjadi anggota, kita akan menyuarakan daripada dalaman dan supaya apa yang dituntut oleh ahli-ahli ataupun negara-negara dalam bangsa-bangsa bersatu ini dapat dipenuhi, maka kita akan terus bekerja dengan negara-negara yang like-minded countries. Like-minded countries, dan ini cuma dapat kita capai kalau sekiranya kita mempunyai political will. Political will, dan kemungkinan ianya apabila kita menjadi anggota, kemungkinan ianya tidak dapat diselesaikan waktu kita menjadi anggota itu, tapi biarlah detik permulaan pembaruan itu kita sumbangkan melalui penyertaan kita dalam PBB itu. Jadi inilah realiti dia yang sebenar. Jadi mungkin ada cara lain yang kita boleh memperkasakan PBB itu, Datuk Seri, mungkin dengan pengukuhan agensi-agensi PBB yang lain seperti UNICEF, WHO dan sebagainya, ya Datuk Seri. Kalaupun kita tak dapat menstruktur semula Security Council tu, bagaimana Datuk Seri kita akan rasakan? jalankan usaha-usaha yang sampingan yang kita boleh memberi, orang kata ini influence, pengaruh terhadap penstrukturan kedua-dua organ yang penting di United Nations ini. Dan apa yang saya boleh beri kepastian, Malaysia tidak akan orang kata teragak-agak atau berputus asa sekiranya apa yang kita akan cadangkan ianya tidak menjadi realiti pada masa kita menjadi anggota yang saya katakan tadi. Tapi insya-Allah kita akan utarakan, dan saya juga yakin bahawa ada di antara negara-negara yang 10 itu yang mempunyai kursi tidak tetap juga sependirian dengan kita. So kita akan mulakan daripada segi dalaman, dan kita mengharapkan bahawa ianya akan mendapat sambutan yang begitu ramai daripada anggota-anggota yang lain, negara-negara yang lain, supaya kita dapat sedikit sebanyak merubah ataupun to reform UNSC dan ini juga ini UNGA. Kita ingin bercakap mengenai kepengerusian Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pula pada 2015, Datuk Seri. Kita lihat ini sebagai satu kelebihan bagi Malaysia sekiranya ingin bertanding menduduki kerusi UNSC itu. Jadi bagaimana kita boleh menggunakan kedudukan istimewa ini, kedudukan penting ini, bagi membawa isu-isu keamanan dan keselamatan dalam rantau ASEAN ke meja pertubuhan global ni? This is sebenarnya special year untuk Malaysia 2014 ni dan 2015. 2014 ni kita cuba mendapatkan kerusi tidak tetap dalam pengundian yang akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini, dan pada tahun 2015 pula Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Dan ini juga satu cabaran di mana pada masa kini ada di antara perkara-perkara yang melanda negara-negara ASEAN, biarpun konflik itu tidak serius, tapi kita menitik beratkan tentang mencari penyelesaian yang sewajarnya. Jadi Malaysia akan terus mengemukakan kepentingan negara-negara ASEAN dengan memastikan ASEAN sentiasa berada di tengah-tengah kerangka serantau yang mengimbang, middle power yang dikatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Nah, matlamat utama ASEAN adalah mewujudkan institusi-institusi dan norma-norma yang menggalakkan keamanan dan kestabilan di rantau melalui ketulusan, dialog dan juga predictable state behavior. Dan dalam konteks mengetengahkan isu-isu keamanan dan security ini, dalam ASEAN, Malaysia selaku pengerusi pada tahun 2015 akan melakukan beberapa cara, dan diantaranya iaitu menggalakkan pendekatan berasaskan peraturan dan pengurusan, rule based, dan juga hubungan antara negara di rantau ini. Dan juga ASEAN mempunyai instrumen-instrumen seperti Treaty Keamanan dan Kerjasama di Asia Tenggara, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan juga prinsip hubungan saling bermanfaat Bali principles. Dan kita juga ingin memperkasakan institusi-institusi yang diterjui oleh ASEAN itu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, seperti Sidang Kemuncak Asia Timur ataupun East Asia Summit, dan juga forum serantau serantau ASEAN iaitu ARF, ASEAN Regional Forum,
dan juga mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan plus ASEAN. Dan institusi-institusi ini yang melibatkan semua kuasa-kuasa besar di rantau kita dan membantu untuk membina keyakinan. Yang penting itu kita haruslah membina keyakinan dan mengelakkan ketulusan dan kepercayaan strategik. Dan dalam kita menangani permasalahan atau konflik yang tercetus di negara-negara ASEAN, kita mempunyai cara-cara yang tersendiri, cara macam mana kita untuk menyelesaikan, dan cara yang terbaik dan mengikut juga dari segi amalan-amalan kita yang terdahulu